Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Masjid At-Taqwa kita, pengurusi dan ahli yang berkuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di salah sebuah rumah Allah yang dimuliakan ini, setelah kita dapat menunaikan salat fajar ataupun salat subuh berjamaah yang Allah Subhanahu wa taala pilih tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sebagai tetamu pada pagi ini, yang kalau kita lihat di zaman kita ini bukan senang nak sampai ke masjid walaupun kita duduk di sebelah masjid. Bukan senang nak sampai ke majlis ilmu walaupun kenderaannya cukup mudah. Tidak lain dan tidak bukan sampainya kita ke rumah Allah, ke majlis ilmu melalui taufik dan hidayah daripada Allah. Karena itulah saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan di antara orang yang dipilih oleh Allah sebagai tetamu yang mengimarahkan rumah Allah ini. Karena itulah Tuhan sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang mengimarahkan, yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu, iaitulah orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman, percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka majlis ilmu yang kita lalui, sama ada kita panggil majlis kuliah, belajar, tazkirah, Allah merupakan majlis yang sangat mulia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang panjang. Kita boleh rujuk dalam kitab hadis 40, iaitulah hadis yang ke-36, menjelaskan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi mengatakan, siapa yang berjalan menuntut ilmu. Zaman kita hari ini pula agak berbeza dengan zaman dulu. Dulu kalau kata nak pergi menuntut ilmu, Allahu Akbar, payahnya dia, terpaksa kena bawa bekalan, pikul beras, pergi mengaji. Saya dengar cerita orang tua kita berkata nak pergi belajar di pondok di mana ni, terpaksa kena bawa bekal, susah. Zaman kita hari ni tak sempat kita pergi, kadang-kadang ilmu mari ke rumah kita. Mari tak mari? Mari ke rumah ilmu. Cuma kita nak tak nak, itu cerita balik kepada kita. Mungkin tuan-tuan kata macam mana ilmu mai ke rumah. Macam-macam program hari ni. Kalau kita di hari Minggu ni, mungkin tuan-tuan selalu tengok juga dalam TV9, Tanyalah Ustaz. Anda tengok ni. Dan lepas pada Tanya Ustaz ada program lain yang bersambung-sambung, mengaji kita. Tapi taklah sama kita belajar dalam suasana itu dengan belajar di masjid. Walau macam mana pun yang kita nak menyahut tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, siapa yang berjalan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Allah permudahkan jalan yang nak menuju ke syurga. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang tertanya-tanya, syurga ni payah ke senang? Mudah ke nak dapat? Nak kata mudah, bukanlah suatu benda yang main-main. Tapi nak kata susah, kalau kita belajar dalam tawaran-tawaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita berjalan dalam perjalanan haji, sedang Rasulullah berjalan, tiba-tiba ada orang Badui, orang kampung pegang, "Ya Rasulullah, saya nak tanya, bila orang sahabat-sahabat tengok ada orang kuat pakcik ni mari daripada kampung, dipanggil orang Badui. Dalam bahasa Arab dipanggil Badui. Badui maksudnya orang darat, orang kampung. Jadi cara dia pun relax ya. Dia pegang Nabi tengah berjalan. Rasulullah mau tanya soalan. Jadi orang kata, apa awak ni?" Nabi kata, "Biarkan, bagi dia tanya." Itu dia panggil rahmatal alamin, sifat Nabi yang begitu cukup tinggi, yang tidak ada pada orang lain. Tak ada pengawal, tak ada apa. Orang nak tanya, Nabi kata, biar dia tanya. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak tanya dua ya. Apa benda yang boleh bawa aku ke syurga, dan apa amalan yang menjauhkan saya daripada neraka?" Subhanallah. Soalan cukup bijak. Bijak tak bijak? Dia tak minta dengan Nabi, "Bagilah saya apa-apa benda, jawatan ke bantuan." Dia kata, "Ni aku pandai dah cari. Duduk di Badui, dengan unta dia pun cukup makan. Air susunya. Waktu nak makan daging sebelah unta, sebelah kambing, selesai." Tapi dia minta satu nasihat, satu ajaran yang boleh bawa dia ke syurga, menjauhkan dia daripada neraka. Nabi SAW beri satu jawapan yang ringkas. Nabi kata senangnya, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Nabi kata, mu sembah Allah, jangan jauhkan diri daripada syirik, jangan melakukan syirik. Kemudian Nabi ajar kita rukun-rukun Islam yang diajar. Setelah itu Nabi kata, "Da'in naqat, lepas tali unta aku." Nabi nak berjalan pergi. Kalau tuan-tuan perhati, tengok kepada dua soalan yang ringkas dan dua jawapan yang mantap ini, kita nampak bukanlah satu benda yang payah nak sampai ke syurga. Tapi kalau kita perhati pula daripada kedudukan, jalan-jalan yang kita lalu kadang-kadang tidak tepat, kadang-kadang tidak betul dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membimbangkan kita daripada sampai ke jalan tempat destinasi yang nak dituju. Maka majlis ilmu lah di antara majlis yang Nabi kita beri tawaran. Kenapa? Dengan kita belajar, kita mengetahui halal dan haram, kita mengetahui mana benda yang patut dibuat dan mana perkara-perkara yang membawa kepada syirik, wal'iyazubillah, maka dijauhi. Dua benda mesti kita belajar serentak. Kalau kita belajar dalam kitab para ulama, mereka mengatakan kita kena berjalan sebagaimana burung, seekor burung terbang. Burung terbang tak mungkin dia terima sebelah sayap, jatuh dia. Kita orang ni pun sama juga. Bila kita berjalan menuju kepada Allah, mesti di hadapan kita ada dua perkara, iaitulah kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, dan kita kena juga takut kepada seksa. Kalau kita ambil sebelah dia, aku ni tak apa, macam ada setengah orang yang buat maksiat, buat derhaka, dia kata innallaha ghafurur rahim, dia pergi baca ayat tu saja, innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala ni maha pengampun, habis ikutlah, nak buat apa pun, sebab Tuhan maha pengampun. Dia terlupa satu ayat lagi, inna azabi lasyadid, azab aku juga dahsyat. Jadi kena baca dua-dua, barulah kita seimbang di antara berjalan jalan yang dilalui ini dengan takut kepada apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang derhaka, orang-orang yang tidak beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan kasih sekalian,
Itu yang pertama. Kemudian tawaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia beri lagi. Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, di mana ke rumah Allah? Jawabnya masjid. Kalau kita pergi Mekah, orang panggil Baitullah, rumah Allah. Apa arti rumah Allah? Jangan kita salah faham. Rumah Allah, Tuhan duduk sini lah, abadan. Allah SWT kita sudah belajar dalam ayat yang jelas, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa benda. Dia Allah. Habis, kenapa dinamakan rumah Allah? Jadi, ada kalanya mari timbul soalan, kenapa masjid Baitullah tu nama rumah Allah? Sebab apa? Jadi para ulama mengatakan dia panggil idafatu tashrif. Disandarkan nama ini kepada Allah sebagai satu penghormatan. Idafatu tashrif, sandaran penghormatan. Hormat kepada tempat. Tuan-tuan bayangkan kita buat sebuah masjid. Berapa harga dia? Adanya 1 juta, adanya 2 juta, mungkin lebih lagi. Tapi masjid itu dibina untuk Allah. Cantik mana masjid kita, tebal mana kapek kita, tak ada, jaga kat pintu. Nak masuk, ini kapek baru ni, RM2 seorang bayar. Ada tak? Tak ada. Tapi kalau orang buat tandas, jangan main. Saya tak tahu pula di Kuching ni berapa sekali masuk. 50 sen. 50 sen. Ada bayaran. Masuk rumah Allah Ta'ala dengan kapek yang begitu tebal, cantik, aircon lagi sejuk. Tak ada pula orang kutip bayaran. Tak ada tol nak masuk. Itu maksudnya orang bina rumah ini kerana Allah dan untuk Allah. Apa makna untuk Allah? Kita bina rumah ni semata-mata untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada lagi orang tuntut pulangan, orang menuntut aku nak dia buat rumah ni, kena bagi. Tak. Maka itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi beri tawaran orang yang duduk di rumah Allah Ta'ala ini berkumpul di sini. Yatluna kitab Allah. Berkumpul di rumah Allah tujuannya nak baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan nak mengulang kaji Al-Quran. Apa makna baca Quran? Ni ustaz hari ni tak baca Quran pun. Kadang-kadang mari juga soalan. Saya suka buat soalan dan tanya soalan. Jadi supaya kita dengan cara soal kita lebih ingat. Apa makna baca Quran? Hari ini kita tak baca Quran bukan mengajar tafsir pun. Para ulama telah membahagikan kategori Al-Quran itu yang kita akan bincang nanti dalam bab beriman dengan Quran secara panjang insya-Allah. Mereka mengatakan bahawa beriman, baca Quran dia baca dengan 3 kategori. Bacaan yang pertama melalui lidah yang kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu baca dengan lidah. Kemudian kita baca dengan hati, kita berfikir. Dan kita baca dengan anggota kita, iaitulah beramal. Secara amalinya itu dipanggil al-qiraatus salasah. Bacaan 3 jenis bacaan kepada kitab Allah. Jadi di antara bacaan yang kita baca pada pagi ini iaitulah bagaimana nak mengetahui, mengenali Allah sebagai pencipta yang wajib kita kena kenal, dan menjadi kewajipan kepada kita mengenali Allah Azza wa Jalla daripada kita hidup sampai mati. Mana sampai mati? Imam selalu, khatib selalu baca pada hari Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat hidup sampai mati dia panggil. Cuma oleh kerana kita terlalu faham dah ayat Quran tu, imam pun, khatib pun mungkin tak terjemah dah ayat tu. Sebab kalau terjemah pun orang tahu dah dia. Nah, macam ayat yang akhir khutbah tu, ibadallah innallaha ya'muru bil adli. Ada orang kata ini ayat untuk sedar daripada tidur. Sebab yang duk mengantuk dengar khutbah tu, bila bunyi ibadallah tu, celik pula dia. Sebab khutbah dah nak habis dah.
Jadi ayat ni ada untuk tidur, ada untuk bangun pula. Subhanallah. Itu apa nak penat sangat kerja nak macam mana tak? Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali setelah kamu beriman. Maknanya ayat ini memerintahkan kepada kita beriman. Islam itu daripada kita hidup sampai kita mati. Karena kelebihannya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jaminan inilah yang kita duk cari. Jaminan inilah yang kita yakin dan percaya. Nabi kata, siapa yang akhir kalimahnya dekat dengan nak mati la ilaha illallah, apa jaminan? Dakhala al-jannah. Orang ini masuk syurga mahmakan apa saja keadaan dia, selagi dia tidak melakukan syirik dan dia beriman, di saat akhirnya orang ini masuk syurga. Sejahat mana di atas dunia, jangan syirik je, dia akan selamat. Tapi mungkin akan masuk neraka dulu, lepas tu baru dibebaskan. Tapi yang pentingnya dia masih dalam keadaan golongan yang selamat. Balik kepada hadis ilmu tadi, yang Nabi kita bagi tawaran 4 perkara. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam diri kita. Hari ini di saat kesibukan yang berlaku, orang tak sebut zaman orang stres. Nak mencari ketenangan sampai berbagai-bagai cara. Pergi sana sini tak jumpa belaka, akhirnya beli mic, beli mikrofon satu, balik rumah. Menyanyi seorang-seorang, sedaplah kita dengar kita seorang. Kalau orang lain dengar, berat juga dia tak apa benda dia tu. Nyanyi seorang ni sampai memang sedap. Sebab nak cari ketenangan, tak jumpa. Tu orang bukan Islam, bila dia tak tenang, dia minum arak, habis. Kita orang Islam nak buat apa? Lah, Nabi bagi tawaran. Duduk dalam majlis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ke atas kamu ketenangan. Tuan-tuan carilah formula nak tenang diri, duduk majlis ilmu. Ilmu mana yang kita nak belajar? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang mengajar kepada kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita namakan majlis kita Cinta Allah, Cinta Rasul. Orang yang cinta kepada Allah, inilah orang yang mencari Tuhan. Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut perintah Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Nabi baca ayat yang Allah suruh dia kata. Qul, ayat ni turun dengan kalimah qul, kata ya Muhammad. In kuntum, kalau kamu nak tuhibbunallah, sayang Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikut aku, barulah dapat jawapan yuhibbukumullah, Allah sayang pada kamu. Dia panggil cinta berbalas. Macam mana cinta nak berbalas? Ikut, baru dapat balasan. Ketenangan abadi duduk di mana? Dalam majlis ilmu. Wa illa nazal aymus wa ghasyatuhumur rahmah. Yang kedua, tawaran istimewa yang kedua dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala berikan lingkungi majlis kita dengan rahmat. Dia kata, buat apa nak rahmat? Orang zaman moden ini, orang tak bincang tentang rahmat, tentang berkat, tentang apa lagi tu, susah. Dia kata ada juga orang zaman moden ni duk bincang tentang rahmat Allah, tentang keberkatan lah. Kita tak nampak. Yang kita nampak benda ni, dia panggil bernampak benda-benda. Yang bincang isu benda ni siapa dia? Kita kena kenal juga. Jangan duk ikut satu pasal. Allah Ta'ala gambar dalam Quran orang yang menuju pada kebendaan material ini, iaitulah golongan Yahudi, golongan al-maghdubi alaihim dalam surah Al-Fatihah itu. Mana tak bendanya? Bila dia berdepan dengan Nabi Musa AS, Bani Israel pergi, ya Musa arinallaha jahratan, tunjuk aku Tuhan secara terang-terang, aku nak tengok. Dia buat Allah Ta'ala Tuhan itu macam benda, dia boleh tengok, dia boleh bercakap. Itu dia panggil golongan kebendaan. Yang kita nak rahmat sebab apa? Tuan-tuan kena ingat satu hadis yang besar.
Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yadkhul ahadul jannah bi'amalihi. Nabi kata, wahai para sahabat, tidak ada seorang yang boleh masuk syurga dengan sebab amalan dia. Sahabat-sahabat kalau dia dengar barang yang pelik macam ni, dia tanya terus, wala anta ya Rasulullah. Nabi kata, tidak ada orang boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Sahabat mencelah, wala anta. Tuan sendiri tak nak masuk syurga juga. Sedap dia. Jadi kalau kena zaman kita, kita tanya ke? Tanya ke Rasulullah? Tak tanya tak. Tapi sahabat dia nak teliti, dia nak jelas. Nabi kata, wala ana. Ya, saya sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min, kecuali dengan limpahan rahmat daripada Allah. Nampak tak nampak pentingnya rahmat? Baru kita terasa Allah, rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai', Tuhan sebut dalam Quran, rahmat aku meliputi, luas daripada segala sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahafat ghasyatumur rahmat wahafatumul malaikah. Majlis ilmu yang kita duduk ini juga dilingkungi oleh para malaikat. Kita nampak ke tak nampak? Ada tak ada malaikat? Ada. Kalau orang kata tak ada malaikat, habislah kita. Mana rukun iman kita? Hilang rukun iman, hilanglah dia punya sebagai seorang taraf, seorang mukmin, hilang warga negara mukmin. Malaikat ada sekali yang kita duduk majlis ilmu. Cerita panjang pun saya nak cerita dalam bab malaikat nantilah. Macam mana rupa dia, apa jawatan dia, apa kerja malaikat, kita tunggu di sana. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama orang yang duduk majlis ilmu ini kepada golongan yang berada di situ. Siapa dia nak nama dia disebut banyak kali, banyaklah majlis ilmu. Pagi ni ada kuliah subuh, dengar. Ada nanti tengah hari nanti ada kuliah lagi, dengar. Malam ada lagi, dengar. Itu dia panggil orang yang disebut namanya oleh Allah Ta'ala kepada golongan yang ada di sisi Allah. Jadi hadis ini panjang, boleh tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita. Biasanya hadis 40 ni kebanyakan orang Islam ni ada di rumah ni. Itu di antara keberkatan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang tokoh yang sangat masyhur dalam mazhab Syafi'i. Nama Imam Nawawi. Nawawi itu bukan nama dia. Nama dia Yahya. Tapi biasalah orang Arab dia nisbah kepada kampung. Kampung dia di Nawa di Syria, yang tempat berperang sekarang, kampung Nawa. Waktu saya mengembara ke dunia Arab dulu, saya sempat pergi ke kampung dia tu, nak tengok suasana. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, dan juga dalam sebuah lagi kitab yang masyhur bagi Imam Nawawi, nama dia kitab Riyadhus Salihin. Mungkin tuan-tuan selalu, dua kitab ni kebanyakannya ada di rumah orang Islam. Ada guru saya dia cerita waktu dia pergi melawat ke negara China. Dia kata kebanyakan rumah orang Cina ni, Cina Islam, ada kitab, ada Quran, ada Riyadhus Salihin. Bila orang tanya dia, "Mempandai ke baca ni?" Tak. Habis, ini berkat dia kata. Quran ini memanglah. Ini dia kena kembar. Mana kalau tak ada hadis, nak beli hadis Bukhari, Muslim tu beratlah sikit. Tapi hadis Riyadhus Salihin ada. Jadi saya pun show jugalah kepada muslimin dan muslimat, jangan tak ada di rumah kita kitab hadis 40, jangan tidak ada di rumah kita kitab Riyadhus Salihin dengan tafsir Quran yang ada tu. Kerana Riyadhus Salihin ini satu taman orang saleh yang telah dikumpul oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan kepada kita metod perjalanan hidup manusia. Ada peraturan hidup duduk dalam tu. Baiklah. 4 perkara kita dapat sebagai muqaddimah pada majlis ilmu kita pada pagi yang mulia ini. Ingat dah 4 perkara tadi. Bila seorang tu berkumpul di rumah Allah Ta'ala untuk baca Al-Quran, belajar ilmu, apa kita dapat? Yang pertama, Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Yang kedua, rahmat melingkungi majlis kita. Kerana itulah tuan-tuan selalu dengar, bila mari penceramah kita, dia akan kata, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah,
Biasa dah penceramah dengar. Rahmati Allah Ta'ala tu penceramah kena boleh kata kepada siapa? Orang yang duduk majlis ilmu. Jangan pula pergi pasar malam, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak, belum tentu lagi. Itu cerita lain di situ. Kita duduk di mana? Biar ada tempat dia. Dari sudut realitinya begitulah keadaan. Yang ketiga, malaikat bersama dengan kita. Yang keempat, nama disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah kelebihan majlis ilmu. Jadi apa yang telah disebut tadi sebagai satu motivasi kepada muslimin dan muslimat untuk terus semangat dalam majlis ilmu. Dan lebih-lebih lagi kalau kita duduk di awal dalam atas masjid, kan Nabi dalam hadis Nabi mengatakan, orang yang menunggu salat, lepas dia salat, dia mari masjid awal, dia tunggu salat. Lepas salat pun dia tak keluar lagi. Ketika itu para malaikat akan berdoa kepada dia, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, berikanlah keampunan kepadanya, berilah rahmat kepada dia. Subhanallah, saya tengok luasnya rahmat, tawaran istimewa Allah Ta'ala beri kepada kita nak mempermudahkan jalan ke syurga. Bukan satu benda yang sukar, payah bagi orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kerana itulah sangat satu perbincangan yang sangat penting bagi saya. Di dalam rukun iman ini, kita kena memahami betul-betul perbincangan tentang qada dan qadar. Kerana kalau tak faham yang ni, ramai orang berhujah dengan qadar. Awak tak boleh marah saya. Pergi bala polis, tak boleh tangkap dia mencuri contohnya. Encik tak boleh marah saya sebab ini takdir Allah. Kalau semua berhujah dengan takdir, polis, penjara kena tutup. Tangkap orang, takdir. Memanglah takdirmu yang mencuri tapi. Itu dipanggil masalah. Jadi perbahasannya yang sangat mustahak kita belajar kerana ramai orang. Itu satu. Contoh yang kedua yang silap juga, bila dia jumpa dengan kawan dia, alhamdulillah, lama tak jumpa, patut rasa nak mari di sini, boleh jadi Tuhan takdir kita jumpa dua. Salah ke betul cakap macam tu? Di mana yang salah? Boleh jadi. Boleh jadi itu macam satu andaian, tak boleh jadi. Kalau dah bertemu, sudah takdir lah tu. Itu dia panggil macam tu, dia punya cara. Baiklah. Cerita yang saya nak sebut dalam apa ni, siri pengajian kita ini, iaitulah tentang rukun iman. Satu buku yang kecil ini mudah ya, tuan-tuan boleh tengok. Kalau besar-besar kan dia kata tak habis dah dalam masa 2 hari ni. Kita ambil yang kecil untuk mudah kita faham, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita dunia dan akhirat. Rukun iman ialah beriman kepada Allah. Ini semua kita sudah belajar daripada kita pandai dulu. Pandai-pandai bercakap dulu, mak kita ajar. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, qada, untung baik dan untung jahat. Dua dah sudah ada. Di mana dalam ayat Al-Quran Tuhan sebut dalam surah Amanar Rasul, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dalam ayat ini ada amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sudah ada di situ 4. Itu dalam surah Al-Baqarah, di akhir Baqarah. Dalam ayat yang sebelumnya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi ayat tu dia sambung. Dalam ayat ni tambah lagi malaikat. Wal malaikati wan nabiyyin, ada lagi nabi-nabi. Dalam ayat lain pula dalam suratul Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Semuanya kami menciptakan setiap sesuatu itu menurut qadar yang telah ditentukan. Jadi dalam ayat Quran 3 ayat baru jumpa, baru tamat dia punya rukun iman. Kalau kita baca dalam hadis, satu je. Di mana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Cukuplah 6 rukun iman. Baik. Hitungan 6 perkara ini mudah. Mudah tak mudah? Mudahlah. Hari ini alhamdulillah berbagai-bagai kursus ada. Dia panggil kursus fardu ain ada. Kalau orang nak kahwin kena masuk kursus pula. Kursus tak kursus? Di antara kursusnya dia ulang kaji balik bab rukun iman. Sampai-sampai ulang kaji pun saya jumpa dengan seorang imam. Bukan Masjid Taqwa ni, jangan tuduh ustaz kita pula. Saya tanya, ni cuti sekolah ni ramai orang kahwin. Berapa orang dah ustaz kahwinkan anak mukim? Dia duk kira tengok. Alhamdulillah 7 orang dah kahwinnya. 7 orang dah kahwin cuti sekolah. Saya pun senyum. Dia kata nanti dah tak habis lagi cerita. Kata apa benda yang tak habis. 6 orang sebelum kahwin, dia setiap nak kahwin dia test dulu rukun iman, rukun Islam, baca Fatihah. Imam ni pun buat masalah juga. Orang nak kahwin pergi test benda-benda tu. Dia kata 6 daripada 7 tak boleh baca tahiyat. Subhanallahilazim. 6 daripada 7 orang nak kahwin tu tak reti baca tahiyat. Baca tahiyat dalam solat. Saya pun celah, dia kata, kenapa ustaz? Tanya dia tahiyat. Habis nak tanya apa? Kalau tanya kunut boleh tahan sikit. Dia kata kenapa? Iyalah, kalau tak kendi kunut sekurang-kurangnya tak semayang subuh ya. Tapi kalau ada tahiyat 5 waktu tak semayang belaka. Nak salat macam mana? Tak reti tahiyat. Subhanallah. Berat suasana yang kegawatan pegangan anak-anak kita hari ini. Amalan mereka tentang Islam ini cukup bahaya. Kalaulah takkanlah imam tu nak kelento nak apa ni nak jatuhkan kampung dia sendiri. 6 daripada 7 tak reti baca tahiyat. Saya kata lain kali ustaz tanya kunut lah. Dia kata kenapa? Iyalah kalau tak reti kunut satu je tak salatnya. Kita kata mu tak sembahyang subuh lah. Salat lain buat dapat. Gitu. Baiklah. Itu dari sudut Qurannya, dari sudut Al-Quran dan hadis menunjukkan kepada kita tentang rukun iman. Kita pergi kepada step tahap yang kedua. Apa dia tarikh itu? Maka para ulama telah menggariskan iman itu ialah al-qaulu bil lisan. Ucap dengan lidah. Kita kena kata dengan lidah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mesti kena kata. Kalau orang tu tak nak kata, dia kata saya dah beriman, percaya 100% ada Allah. Tapi lidah tak nak kata, tak jadi. Sebab kata dalam hati, siapa boleh dengar dalam hati? Hak cerita belahlah dadaku tu, cerita dalam TV ada. Kalau belah sungguh, innalillah dah jawab dia, mati dah. Jadi ini kena tanda iman, nak sempurna iman itu mesti campur tiga komponen. Yang pertama kena kata dengan lidah. Mesti ucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kena. Yang kedua at-tasdiq. Ada pengakuan, i'tiqad dalam hati kita benar apa yang aku kata. Baik. Lidah kata dah. Hati pun tasdik. Benar dalam hati siapa tahu? Tak ada orang boleh tahu. Boleh tahu tak boleh tahu? Tak boleh tahu dalam hati. Kata hati saya beriman, penuh iman dalam hati. Tapi macam mana kita nak cek? Kita bawa orang ni, angkat dia masuk dalam kereta, bawa ke IGN, suruh doktor pakar jantung suluh hati dia, tengok ada iman tak ada iman. Tak nampak. Doktor pakar pun kata aku apa ni, mana ada alat ni, alat tak nampak ni rukun iman. Sebab dalam hati. Maka itulah perlunya iman dalam hati itu dijelmakan melalui amalan dengan anggota. Contohlah 2 orang suami isteri ni, tiap-tiap pagi dia balik rumah dia, lepas kuliah subuh ni balik rumah dia, dia cakap dengan isteri dia, sayang, saya sayang dengan awak. Bini dia pun senyum lah, suami sayang, terima kasih lah bang.
Ingat kau hari ni ya. Esok kata pula. Seminggu dia ulang kalimah tu. Tapi setiap kali isteri dia ajak minum air, kau minum je lah. Aku kena dah tadi roti canai lagi, kepala kambing lagi, macam-macam. Tak pernah dia bungkus balik ke isteri dia. Sayang ke tak sayang macam ni? Lepas minggu isteri dia kata, betul kau dia ni, orang tua ni. Berlakon ni. Tanya waktu ni makan, pagi tadi semalam dengan roti canai, hari ni nasi lemak. Tak pernah bungkus balik pun. Tak ada tanda. Tangan tu tak ada kata-kata sayang dengan tangan. Jadi bandingan yang simple, yang mudah ni untuk supaya kita nampak bahawa iman itu duduk di mana. Memanglah pusat dia di hati. Saya ibaratkan hati ni seperti generator. Bila kontraktor buat rumah kita, dia pasang wiring siap dah. Dia kata, hati-hati rumah kamu dah ada elektrik siap dah. Api sudah ada. Kita pun pergi ambil, pegang wayar. Cari wayar, mana ada api sejuk je ni. Kontraktor pesenyum lain macam. Dia kata, tak tahu apa dia ni. Jangan pegang wayar, petiklah dia punya suis. Buka kipas, sejuk, keluar angin. Buka lampu, cerah. Buka aircon, sejuk. Maka itu ibarat bahawa hati itu pusat iman. Tetapi di mana iman duduk, dia akan pancarkan di mana ke anggota. Maka disitulah kita nampak rukun Islam yang pertama, syahadah. Kemudian mari pula rukun Islam yang kedua, salat. Sebab apa? Ini kita belajar dari sudut falsafah. Orang sekarang dia suka falsafah. Falsafah rukun Islam. Saya lebih suka kita guna hikmah. Kenapa disusul sedemikian? Mengucap salat. Dia tak kata lepas mengucap haji. Kalau lepas mengucap 2 kalimah syahadah kena haji, kita bawa ya pakcik masuk Islam ni pergi pejabat tabung haji. Tuan-tuan ingat tak? Daftar tahun ni 2012 ni, tuan-tuan akan diberi tarikh untuk pergi Mekah 2040. Berapa tahun lagi nak cek iman dia orang ni? Berat tak berat? 2040 baru keluar iman. Teruk kita. Pakcik yang pergi daftar pun tengok ya tarikh mati dia. Dia kata aku sekarang ni umur 60 dah. Kena tahun 40, 30 tahun lagi 4 kali kenduri arwah lah jawab dia. Mati lama dah. Tak cukup dia. Jadi dia panggil itu lah. Maka Allah yang maha bijaksana telah letakkan rukun yang kedua, salat. Kenapa salat? Sebab salat ini mengikut matahari. Salat ikut matahari sebab dia bersifat harian. Tuan-tuan tengok dalam kaedah kita, yang bersifat harian matahari. Sebab matahari naik pagi, turun petang. Yang bersifat tahunan dan bulanan, dia tak boleh ikut bulan, tak boleh ikut matahari, dia kena ikut bulan. Karena bulan naik 1 Muharram, 1 Safar, naik besar tengah-tengah 15, turun balik, naik pula. Itu dia panggil. Maka salat, oleh kerana dia bersifat harian dan dialah yang memisahkan. Nabi kata al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Jarak pemisah di antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam duduk di mana? Duduk di salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang tidak salat, orang ini tidak lagi orang Islam yang betul. Tentang kafir keluar daripada Islam tak Islam itu bahasa panjang di kalangan para ulama. Yang mestinya ulama mengatakan kalau dia tinggal salat kerana dia engkar, dia kata salat ni tak wajib lah, ikut aku lah bila-bila pun, tunggu hari raya lah kot, orang ni confirm sebab dia engkar. Tapi kalau dia kata dia tak salat ni sebab sibuk, kenapa, jalan jam, cari alasan-alasan yang karut sajalah, jadi dia masih lagi tidak engkar kewajipan, itu dibahas. Ada yang mengatakan kafir dan ada yang mengatakan orang ni tidak kafir tapi fasik, duduk di bawah darjat yang kedua, dekat juga dengan kafir. Dia fasik dia. Baik, nampak dah. Barulah kita nampak iman hati tapi anggota sebagai penjelmaan kepada hati. Dia mari pula Ramadan, puasa, mari pula zakat. 5 rukun yang ada ini adalah tanda iman. Macam mana tanda iman? Salat, dia panggil zakat kepada waktu kita. Kepada tubuh badan kita, duduk di mana? Duduk salat. Dan waktu yang kita ambil setiap 5 kali 1 hari kena ada. Mari pula puasa,
bersifat tubuh badan. Orang yang setara mana hebat pun tak boleh makan. Mari zakat harta, ini dia panggil ibadat, tanda iman dalam bab harta. Kadang-kadang kita ni sayang tak sayang? Sayang. Harta, Allah Ta'ala gambar dalam Quran, yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ni sayang kepada harta, sayang yang sungguh-sungguh. Sayang tak sayang? Habislah sayang. Tapi bila mari kata ni kena zakat, senang je hati, senyum pula tu. Pergi pejabat agama, panggil orang pakai miskin, inilah zakat harta saya. Bergembira kita boleh keluar zakat. Gembira tak gembira? Kau lepas keluar daripada zakat tu begini tepuk dahi. Hala celaka sungguh pusat zakat ni. Habis duit aku. Tak ada. Tak, kalau ada macam tu memang dia tak pergi keluar zakat awal-awal lagi dah. Dia lari dah. Jadi orang tak ada orang keluar zakat ni semuanya bila keluar zakat dapat berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, aku dah keluar zakat harta aku, murahkanlah rezeki pula. Masya-Allah. Kalau kita beri zakat pada pakai miskin, orang pakai miskin pula doa pada kita, gembiranya. Jadi itu tanda iman. Karena itulah tuan-tuan tengok dalam ayat yang panjang di dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4, Tuhan sebut di sini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman, sifat dia apabila disebut, mereka disebut tentang Allah Ta'ala, nama Allah dan sifat-sifatnya, wajilat qulubuhum, gementar hati mereka. Sebut Allah, gementar hati. Ini tanda takrif iman tadi. Dia kata apa? Beramal dengan anggota, iman itu bertambah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab dia, dia kata al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah. Bertambah bila? Bila kita buat taat, tambah, naik. Dia punya taraf naik. Na'udzubillah, bila orang tu buat maksiat, iman turun balik. Graf dia turun, menurun. Jadi macam mana kita nak stay hari ni? Nak suruh stabil. Kita tak nak. Kalau turun pun janganlah menjunak sikit. Biasalah. Iman ni ada kalanya turun. Karena itulah para sahabat sekali-sekala dia panggil hayya bina nu'minu sa'ah. Banyak maksud daripada itu. Sahabat-sahabat bercakap, dia kata hayya bina nu'minu sa'ah, mari kita beriman. Maknanya kita tambah iman kita. Maka dia duduk dalam majlis ilmu, muzakarah, bincang tentang kiamat, tentang hari akhirat. Itu dia panggil. Jadi iman bertambah bila Allah Ta'ala ini disebut wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, bertambah iman. Ini jelas dalam ayat kita ni. Bertambah tak bertambah? Bertambah iman tu. Dengan mana? Baca ayat Allah, baca Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah, alladzina yuqimunas salah. Tengok, Allah Ta'ala sebut di sini beberapa sifat orang beriman. Alladzina yuqimunas salah, beriman itu orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, memberi rezeki, apa yang kami rezekikan itu mereka nafkahkan. Panjang lagi ayat itu, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga ayat 4. Baik. Iman, kita tengok kategori iman. Bagaimana nak menaikkan iman? Iman dengan lidah, iaitulah zikir. Berzikir, berdoa, itu iman. Amar ma'ruf, nahi mungkar, kita suruh orang buat baik. Saudara, mari kita sama-sama kita buat benda yang baik. Sama-sama kita hindarkan benda-benda yang tidak baik, benda yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Jangan. Membaca Al-Quran dan seumpamanya. Karena itulah iman dengan hati, iaitulah segala kepercayaan kita. Dia panggil i'tiqad, pegangan hati kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi termasuk juga dalam amalan iman itu ialah amalan-amalan hati, seperti cintakan Allah. Macam mana kita cintakan Allah? Iaitulah dengan cara mana tadi? Qul antum kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dengan cara kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutkan Allah,
sentiasa kembali kepada Allah. Ada orang pertikai. Dia kata, ustaz, bahaya ustaz cakap macam ni. Saya pun terkejut. Dia kata, apa yang bahayanya? Kalau semua ustaz mari tempat kami di pejabat ini, di tempat perancangan-perancangan yang besar-besar ni, bercakap tentang mati, tentang ingat kepada Allah, macam mana kami nak membangunkan negara? Sedap juga soalan tu, sedap tak? Kita pun terkejut juga nak beri jawapan. Dia kata, kalau orang ni semua bercakap tentang mati, mana boleh nak pembangunan? Orang duk ingat ke mati je. Saya kata, habis dah soalan. Itulah yang kami fikir, dia kata. Tuan-tuan fikir juga macam ni. Orang sini cerdik-cerdik tak fikir macam ni tak? Jawab dia je. Saya kata, terbalik tu bahasa saudara tu. Kenapa? Orang yang tak ingat kepada matilah orang yang tak boleh buat pembangunan. Dia kata macam mana pula? Ustaz kona balik ayat saya. Kata memang kena kona balik. Orang yang salah faham, dia ingat bila ingat kepada Allah Taala, duduk masjid 24 jam, tak boleh keluar-keluar sebab takut mati. Itukah cara kita? Tak. Nabi orang yang paling takut pada Allah Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kuat imannya, orang yang paling hebat. Dia, isteri dia ramai. Sempat dia berkahwin. Nabi kita juga pergi berjalan ke pasar. Nabi kita juga sebagai pemimpin, Nabi sebagai guru, sebagai murabi, semua duduk di tangan dia. Maksud di situ iaitulah orang yang tidak ingat kepada Allah Taala itu, orang ini yang tidak membangunkan negara kerana mereka sanggup buat apa saja asalkan dapat duit. Jadi kalau orang takut mati, awak dapat projek besar ni, ya, bagilah saya sikit rasuah ke apa benda. Kalau orang yang tak ingat mati, bagi tak bagi? Bagi. Orang tak ingat mati, dia sanggup benda yang 100 juta, mungkin dia buat dengan 80 juta. Boleh runtuh bangunan, boleh tercabut dia punya jabatan, boleh hanyut sebab tak cukup bajet. Ini salah faham kita. Yang betulnya orang yang kuat pada ingat ke mati, orang yang sangat takut kepada Allah Taala, orang inilah yang betul-betul membangunkan, kerana mereka tidak akan buat benda-benda mungkar. Walaupun hari ini kemungkaran telah ditukar nama. Saya tak pasti, tuan-tuan perasan tak perasan, kebanyakan benda-benda mungkar nama telah ditukar. Kalau kita pergi ke pusat riba, tak kira lah, ceti lah orang panggil ceti sekarang. Ceti halal ke ceti haram ke? Yang tak ada lesen haram, ya, yang lesen halal. Tapi dia tak halal di sisi Allah Taala. Cuma yang tak ada lesen itu haram 2 kali. Haram dengan Tuhan, haram dengan kerajaan. Itu. Kalau seorang ni nak minta hutang dengan apa ni? Dengan mana-mana pusat keuangan yang tidak Islamik, konvensional dia panggil. Lepas dia kira hutang, pakcik nak berhutang buat apa ni? Nak baiki rumah 100,000. Baik. Dia tu kira-kira pakcik kena bayar 120,000. Dia kata apa benda 20,000? Ini interest. Pakcik yang tak pernah dengar ni, apa benda interest? Bunga. Oh, cantik bunga. Cantik tak adik? Cantik. Cuba pegawai cakap, pakcik selalu pergi masjid kan, dengar imam sebut, khatib duk ajar, ustaz-ustaz duk tazkirah, riba tu haram, 20,000 tu riba lah tu. Ingat-ingat pakcik ni baru balik Mekah, serban pun cantik lagi tak? Ambil ke tak ambil riba? Saya ingat dia lari balik. Aku dah tua dah, tak lama nak mati, nak ambil riba pula. Tengok istilah tu sah, bila sebut bunga, cantik, tak apalah, boleh bayar. Sama juga bila nak bagi rasuah, dia tak kata bagi rasuah. Ini saya dengan ikhlas hatinya memberi sumbangan duit kopi sikit. Ambil lah kawan tu sebab duit kopi. Coba kata saya dengan lillahi ta'ala, kerana awak telah membantu saya, inilah RM50,000 tunai rasuah saya kepada awak. Agak-agak ambil tak ambil? Gila dah tu, CCTV duduk tengok ni. Nanti belum habis tanya pejabat SPRM lagi. Takut kita SPRM tak? Jadi sebab manusia bila lupa, keimanan ini yang perlu sangat kita letak termasuk dalam kategori iman itu, iaitulah segala amal yang kita buat, maka termasuk juga dalam kategori iman segala amalan-amalan yang telah kita buat di dalam keimanan kita kepada Allah
Azza wa Jalla. Jadi kerana itulah di antara tanda orang itu beriman, dia tidak melakukan maksiat. Dalam hadis yang jelas, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata tidak berzina seorang yang melakukan zina itu, wal-iyaz billah, minta selamat kita, ketika dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan dia beriman. Tak, orang beriman tak buat. Orang tapi dia boleh buat sebab dia sudah tidak beriman. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Orang yang mencuri tidak akan melakukan pencurian kalau dia beriman. Tak mungkin. Dan sama juga orang tak boleh minum arak kalau dia masih lagi beriman. Jadi nampak, bila orang tu telah tercabut iman, dia tidak ada, pada waktu itu dia boleh melakukan maksiat. Itulah yang jelas daripada kita tadi. Dia kata iman tu yazid wa yanqusu, iman tu bertambah dan berkurang. Muslimin dan muslimat sekalian, kita tengok bagaimana nak mentahqiq, nak merealisasikan pelaksanaan iman tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita kena tengok dua perkara di sini. Yang pertama, kita percaya. Ini cara mudah, simple saja. Nak beriman kepada Allah saja akan terlaksana dengan melakukan perkara yang berikut. Jadi yang pertama, beriktikad, percaya bahawa alam ini mempunyai pencipta yang, kita kena ingat, zaman sekarang ni zaman orang bertanya. Kadang-kadang kita naik bas, naik kapal terbang, duduk sebelah orang yang bukan Islam. Dia tanya, you Muslim? Muslim. Apa dia Islam? Awak ada Tuhan? Apa dia tanda Tuhan ada? Berapa pusing kita nak jawab tak? Jangan pula jadi macam dua orang budak sekolah. Dengar ada cerita budak sekolah. Budak sekolah ni, dia berdebat dua orang di antara orang Islam dengan bukan Islam. Yang Islam ni kata, apa awak ni pagi-pagi pergi sembah-sembah ini, dia punya pekong dia lah, tak ada kerja ni. Dia kata, awak orang Islam pagi-pagi tunduk-tunduk sana ni apa? Sujud tu kan? Dia panggil tunduk saja. Ini apa tunduk-tunduk atas lantai ni? Awak semua lantai kah? Kita tak ada sembah punya. Kita tunduk saja. Awak sampai bawah. Nak jawab macam mana? Awak lagi berat, dia kata. Jangan. Budak ni pun pening kepala dia, air sudah macam ni. Nak jawab macam mana? Pergi tanya ustaz. Dia kata, ustaz, saya mesti ustaz bagi jawapan. Kalau tidak, kalah kita Islam, kalah. Nak jawab macam mana? Jadi ustaz ni pun pening. Fikir satu, dia kata, esoklah aku jawab pagi esok sekolah. Hari ni aku fikir dulu. Ustaz balik dulu fikir, tengok. Dia jumpalah satu poin. Dia kata, kamu esok mari panggil anak murid dia. Dia kata, menjawab. Kami orang Islam, kalau bersuci masuk tandas, kami basuh semua. Tak basuh. Pakai tisu je. Sebab tu tak berani nak tunduk. Kalau kamu tunduk, itu bau busuk punya, Tuhan Allah marah. Budak ni nak bertumbuk, dia kata, ini isu lain, ini bukan. Macam-macam, tak ada jawapan dia kata. Budak ni kata, apa punya ustaz ni punya jawapan macam ni? Ini bukan jawapan punya logik, nak suruh orang lain. Dia kata, sebab kami sudah basuh, kami berani punya tunjuk. Itu dia. Macam-macam cerita tak? Adalah. Jadi di saat kadang-kadang orang tanya soalan-soalan simple je, tapi bila dia bukan Islam, macam mana kita nak jawab? Jadi dia kata, di antara apa, kita sebagai seorang Muslim ini percaya bahawa alam ini mempunyai pencipta yang satu, yang tunggal dalam penciptaannya, dalam kerajaannya, dalam pentadbirannya. Allah Ta'ala melakukan segala perkara itu dengan kuasa dia. Jadi kita letak kepada satu logik yang simpelnya sebelum kita bawa ayat Al-Quran. Di mana ayat Al-Quran sudah sebut, ya ayuhan nas, dalam ayat Al-Baqarah ayat 21-22, dia panggil ya ayuhan nas. Tuan-tuan tanda di situ, ayat Al-Baqarah ini 21 ni ayat seruan yang pertama dalam Quran. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia. Dia tak bercakap dengan orang Islam. Ayat ini bercakap dengan manusia. Kalau dia manusia, tak kira lah jenis apa, orang hitam ke, orang putih ke, orang kelabu ke, dia manusia. U'budu rabbakum, hendaklah kamu sembah Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Allazi khalaqakum wallazina min qablikum, yang menciptakan kamu dan orang-orang yang dulu daripada kamu. Jadi barulah kita mari
Siapa? Tuhan siapa ni? Allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Tuhan yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Was samaa'a bina'an, langit sebagai binaan yang tinggi. Wa anzala minas sama'i ma'an, menurunkan air daripada langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah Ta'ala keluarkan rezeki daripada hujan itu, tumbuh-tumbuhan. Jadi itu satu. Di antara yang pertama, kita kena tahu bahawa alam ini dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Itu cara yang pertama. Manusia mudah berfikir. Tapi jadi masalah hari ini, kalau pemikiran kita berfikir, dia panggil tengok satu benda, kita tengok dengan setengah satu biji mata. Orang Islam, orang mukmin, dia tengok benda dua mata. Jangan tengok satu mata. Apa makna dua mata? Yang pertama mata kita tengok, Allah besarnya benda ni. Tengok langit besar. Tengok apa ni, ombak bergulung mari, angin nampak besar. Tengok gempa bumi sana besar. Tapi jangan kata, oh ini gempa bumi biasalah. Kawasan ini memang laluan gunung berapi, jadi gempa. Lah. Itu bacaan yang pertama. Sebagai orang Islam, kita kena baca yang kedua. Apa dia? Iaitulah, ini adalah merupakan kuasa Allah. Letak situ. Gempa bumi, berapa gempa bumi? Berlaku sebab berlaku. Ya, sebab berlaku. Tetapi berlaku itu iaitulah dengan kuasa Allah. Jangan kita kata ini bencana alam. Betul, bencana alam. Tapi kalau berhenti setakat tu je, kita tak akan ke mana. Yang kita nak, ini bencana alam, tetapi ia adalah merupakan peringatan daripada Allah. Kita letak situ. Itu yang pertama. Yang kedua, beriktikad, percaya dengan keesaan Allah Azza wa Jalla, dengan nama-namanya yang indah. Allah Ta'ala mempunyai nama. Banyak tak banyak nama dia? Banyak. Berapa banyak ada? 99 nama. Yang masyhurnya 99 nama. Ingat atau tak ingat kita? Sebut orang ni payah lalu. Biasanya kalau hak ingat ni siapa? Anak-anak kita yang belajar di pusat asuhan Islam, didikan Islam. Itu ingat. Balik ni bawa beli coklat banyak-banyak. Mari kata adik, hari cuti mari duduk rumah atuk, ajar atuk baca Asmaul Husna. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'min. Sudah diajar 2-3 nama, bagi hadiah sikit. Nanti latih cucu mari, kan nak coklat, mak cabut gigi pula anak tu tak. Tengok. Nabi kata apa? Kita nak kenal Allah Ta'ala melalui nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kita duk belajar sifat Allah Ta'ala ni lama dah. Boleh katakan semua orang hafal sifat Allah. Allah Ta'ala mendengar, melihat, maha mengetahui. Apa lagi? Berkata-kata. Apa lagi sifat? Lama tak sebut, lupa pula kita. Yang pentingnya kita tahulah sifat Allah Ta'ala dan nama Allah Ta'ala. Jadi kita tengok Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah, kamu berdoalah dengan nama-nama. Panggillah dia. Dalam hadis Nabi kita sebut, innalillah tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Siapa dia hitung, mengingatinya, maka dia akan masuk syurga. Jadi di sini dibahas panjang oleh ulama. Dibahas panjang oleh para ulama. Mereka mengatakan, apakah makna ahsaha tu? Hafal, ingat saja. Begitu saja tuan-tuan. Saya kata, kalaulah ingat saja, setakat orang ingat je, yang boleh masuk syurga dulunya dakhalal jannah siapa? Siapa dia? Kaset dengan CD. Betul tak? Kaset ni bila-bila pun kalau buka Asmaul Husna mesti dia ingat punya. Sekarang ni CD pula. Masuk ya Asmaul Husna ingat. Lah, itu hitungan. Tetapi yang dia nak di sini iaitulah kita memahami nama-nama tersebut. Huwallah, Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala itu? Al-Malik. Allah Ta'ala itu Al-Malik, yang berkuasa. Al-Qudus, Asal. Jadi setiap nama itu ada makna yang tersendiri yang perlu kita kena belajar. Jadi jarang saya tengok
Di antara pelajaran yang kita belajar, memahami nama-nama Allah. Sifat mungkin kita belajar tak? Tapi belajar tentang nama Asmaul Husna, kita buat nasyid je, buat lagu je. Tapi tidak menghayati satu-satu benda. Suatu hari Nabi kita dengar seorang sahabat baca doa ni. Kena belajarlah doa ni. Nanti boleh tengok dalam buku dah. Orang laki-laki ni berdoa, dia kata apa? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini sebahagian daripada nama-nama Asmaul Husna. Jadi bila Nabi dengar, Nabi tanya sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna bima da'a? Tengok. Nabi kata, "Hai sahabat, kamu tahu dia baca apa tadi?" Sahabat lain pun kata, "Allah wa rasuluhu alam." Kami pun tak perasan Rasulullah dia baca apa tadi. Pasal apa dia tak, kita tidak ikut dia. Nabi kata apa, tengok. Qala wallazi nafsi biyadihi, demi nyawa aku di tangan Allah, laqad da'a Allah bismihil a'zam. Orang ini telah berdoa menyeru Allah Ta'ala dengan namanya yang maha besar, nama yang azam, nama yang agung. Allazi idza du'iya bihi ajaba. Siapa dia berdoa dengan nama-nama Allah, Tuhan perkenankan doa. Wa idza su'ila bihi a'ta. Siapa dia minta dengan nama ni, Allah Ta'ala akan beri permohonan. Besar ke tak besar? Kedudukan Asmaul Husna itu besar. Jadi sana tu Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala mempunyai nama yang indah, maka kamu serulah dia. Maka bagaimana kita nak beriman dengan nama-nama ini? Kita beriman dengan yang pertama sekali, kita hitung dia. Kita kira satu-satu. Baik. Yang kedua, memahami makna dia. Kita belajar sifat Allah Ta'ala Maha Basir. Allah Ta'ala melihat. Tapi yang belajar melihat ni, kalau tanya orang yang mencuri, awak tak belajar ke sifat Allah Ta'ala Basir, Allah Ta'ala Maha melihat? Belajar tak belajar? Dia akan jawab belajar ke tidak? Oh, saya hafal daripada budak lagi. Baik. Kalau mau hafal daripada budak, mana Tuhan duduk kat mana? Dalam hatimu. Tuhan di mana? Kan Tuhan tengok Basir. Kita kadang-kadang duduk dalam masjid, tengah-tengah dengar kuliah, sempat lagi duduk mengumpat orang contohnya. Bukan kuliah kita ni orang hebat belakang ni, insya-Allah. Tengah imam duduk khutbah, sempat lagi cumi kawan. Apalah imam ni, baca khutbah pun tak betul, mengumpat imam pula dah. Kita umpat orang lain dah. Waktu kita mengumpat, di mana sifat Allah Ta'ala As-Sami'? Allah Ta'ala Maha mendengar. Kat mana sifat dia? Lupa habis. Di mana nama-nama Allah Ta'ala yang indah? Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha segala benda, duduk di mana? Maka di situlah para ulama mengatakan, nak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, perlu kita memahami sifat-sifat dia. Kita memahami nama-nama dia, selain daripada kita boleh baca, selain daripada kita boleh belajar, naklah kita memahami makna dia sendiri dan menghayatinya. Kesan daripada itu, tengok, beriman bahawa Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu, dan pendengaran Allah Ta'ala meliputi semua perkara, semua suara, serta beriman dengan kesan beriman bahawa Allah Ta'ala Maha mendengar itu. Antara kesannya itu, iaitulah wajib mengetahui pemerhatian Allah Ta'ala ke atas dirinya, takutkannya serta gerun kepadanya dengan penuh keyakinan bahawa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Barulah kita nampak. Ini dia panggil, bila kita nak belajar tentang iman, bila kita belajar tentang Allah, yang penting, yang besar daripada itu, iaitulah kita memahami makna. Ini ramai orang tanya, dia kata, "Ustaz, macam manalah solat kita ni tak khusyuk?" Soalan ni soalan yang sangat masyhur. Kalau kita pergi bincang bab solat, kita kursus solat satu hari, sudah buka soalan, ada soalan? Dia kata ada. Boleh Ustaz terangkan balik
apa benda khusyuk dalam solat. Ustaz yang bagi ceramah pun, dia kata saya pun nak tanya juga soalan ni. Sebab kadang-kadang ustaz lepas kursus solat, dia jadi imam 5 rakaat juga zuhur, terlupa juga ustaz. Kata apa? Yang sedihnya zaman kita ini, imam terlupa tak apalah sebagai manusia. Allah Ta'ala pun suruh Nabi terlupa solat sebab nak ajar kepada kita macam mana nak handle kalau solat terlupa. Jangan kata, oh, Nabi pun terlupa. Jangan. Ada setengah orang dia kata, bila dia terlupa imam, makmum kata, macam mana imam dalam bulan ni 3-4 kali dah terlupa. Dia kata Rasulullah pun terlupa. Lah. Rasulullah terlupa bukan kerana khayal, bukan kerana lalai lah. Dia terlupa, Allah Ta'ala buat dia terlupa kerana apa? Nak ajar kita. Kalau terlupa, ni cara nak jawab. Ini cara nak selesaikan masalah. Kalau kita terlupa, apa benda? Kenapa sadarkan Nabi SAW? Saya cerita satu cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam buat salah, dia bertaubat. Kita naklah bertaubat tuan-tuan, kerana datuk kita bersalah, dia bertaubat. Kita, anak cucu bersalah tak salah? Salah. Taubat tak taubat? Tak apa-apa nak taubat. Ini masalah. Sudah-sudah ceramah yang menyedihkan saya. Mari orang, dia kata, ustaz, saya ingat dia nak bincang macam mana nak taubat ni. Taubat nasuhan macam mana, cara pula tip dia. Dia kata, tak, dia mari-mari dia tanya, ustaz saya nak tanya, waktu Adam buat salah dulu, dia duduk dalam syurga mana? Allah. Jauhnya jarak. Kita duk cari benda yang tak ada kerja. Ada kerja? Duk bincang tentang Nabi Adam duduk dalam syurga mana? Ada faedah? Tak. Sepatut mari tanya, saya ni buat salah begini-gini, macam mana cara saya nak settle? Harta saya yang bercampur ni antara halal dengan haram, macam mana saya nak bersihkan? Baru betul ni tanya Adam duduk kat mana? Sebab dia kalau dalam syurga tak ada benda larangan. Saya kata, wallahu alam. Awak pergi tanyalah ustaz lain yang tak ada kerja, biar dia jawab kepada awak. Saya banyak lagi kerja lain nak jawab. Kita duk lari tajuk, duk cari benda-benda yang kita duk bincang tentang Adam duduk di mana. Apa faedah? Dalam Quran dia tak kata surga mana-mana. Yang dia katanya fa asa rabbahu Adamu rabbahu fahada. Bila Adam bersalah, dia taubat. Yang nak dalam ayat Quran ni bukan Adam bersalah, naknya taubat Adam. Itu kita jangan lari daripada itu. Kerana itulah bila sebut tentang Allah Taala, bila sebut tentang sifat-sifat dan nama-nama, jangan duduk bincang banyak. Kita nak kesan daripada itu. Hasil daripada itu, apa benda yang masuk dalam hati kita. Apa benda yang kita boleh buat. Kerana itulah kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari menceritakan tentang Allah. Seorang sahabat nama dia Muaz. Muaz radhiyallahu anhu, Nabi kita suka tanya. Dia kata, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Tengok, dua soalan. Wahai Muaz, kamu tahu ke tidak apakah hak Allah Ta'ala ke atas hamba dia? Kita sebagai hamba, apakah hak Allah Ta'ala ke atas kita? Dan apa hak pula hak Allah Ta'ala, hak hamba ke atas Allah? Jadi hak kita dengan Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala dengan kita. Apa hak? Dua-dua ada. Kata Muaz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul yang tahu, aku tak tahu. Tengok. Ini beradabnya para sahabat. Apabila Nabi kita tanya soalan apa-apa, semua tak jawab. Kalau dia tahu pun, Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh jadi Nabi nak beritahu benda lain. Zaman kita hari ni lain cerita. Kadang-kadang bila duduk murid dengan ustaz, orang tanya ustaz, dia kata, ustaz apa hukum gini? Murid dekat bawah tu angkat tangan dua nak jawab. Subhanallah. Sibuk tak sibuk kita hari ni? Sibuk. Zaman dulu tak dengan Rasulullah, para sahabat beradab. Dia kata, tak, Allah Ta'ala yang tahu. Sahabat sama-sama dia kata, tanya ni lah, tanya orang ni lah, tanya. Masing-masing tunjuk dia, ni sahabat lebih alim. Jadi zaman kita hari ni tak, masing-masing bila tanya satu soalan berebut mikrofon nak jawab tak. Itu zaman kita. Nabi kata apa? Fa in haqqallahi 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah Ta'ala ke atas hamba dia hendaklah kita sembah Allah, jangan melakukan syirik. Jangan melakukan perbuatan mungkar dan syirik. Syirik jangan. Benda-benda yang syirik itu apa benda? Kita kena ingat. Syirik ini dia boleh mari dalam 3 perbuatan, 3 perkara.
dalam perkataan, di dalam pegangan hati, dan juga dalam perbuatan. Saya bila timbul isu ni, isu syirik dengan benda-benda yang membatalkan Islam ini, saya suka rujuk untuk tuan-tuan rujuk kepada kitab Mestika Hadis. Baca tak baca kitab Mestika Hadis sampai sini? Mestika Hadis ini kitab yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia dan ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam kitab tu dia jelas perbuatan macam ni, pergi dekat kubur, panggil apa ni tok kamat, tok ayah tolong saya, anak nak periksa, nak lalu kat sungai, panggil pula penjaga sungai, tok ayah saya nak mandi kat sini, jangan kacau saya. Mana ada tok ayah kat situ? Yang ada pun yang senang, yang ada sini tak? Tok ayah tak ada, tapi kita duk minta tok ayah, bukan minta. Itu dia panggil perbuatan-perbuatan. Saya terujuklah dalam kitab Mestika Hadis jilid yang pertama, cantik, bab yang ke-7, perkara wajib menjaga iman. Dalam kitab tu detail, dia hurai satu persatu dalam kitab Mestika Hadis. Jadi Nabi kata apa? Hak hamba ke atas Allah Ta'ala dua, an ya'budu, hendaklah kita sembah Allah, wala yusyriku bihi syai'an, jangan melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Itu satu syarat. Kalau buat syirik, habis, tak ada hubungan lagi dia dengan Allah. Baik, apa hakul ibad? Wa hakul ibadi ala Allah azza wa jalla alla yu'azziba man la yusyrika bihi syai'a. Hak Allah Ta'ala ke atas hamba dia pula, Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan orang-orang yang tidak melakukan syirik padanya. Jadi Allah Ta'ala tidak mengazabkan orang yang tidak melakukan syirik kepada Allah. Ini kerana syirik ini dipanggil benda yang bertentangan dengan Islam. Maka syirik itu, kita di akhir huraian saya ni, kita jelaskan syirik ada dua perkara. Yang pertama dia panggil syirik akbar, syirik yang besar. Syirik akbar ini syirik yang mengeluarkan seorang itu daripada agama. Kalau dia buat benda ni, habislah dia, wal'iyazubillah, dia kekal dalam neraka. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar. Siapa yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, maka orang ini diharamkan ke atasnya syurga dan dia akan masuk dalam neraka, wal'iyazubillah. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, Tuhan kata Allah Ta'ala ampun semua dosa kecuali syirik. Baik, itu yang pertama. Ini kita kena tahu. Yang kedua, syirik kecil. Apa dia syirik kecil ni? Syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid iman, iaitulah setiap perkara yang boleh membawa kepada syirik besar, seperti bersumpah dengan lain daripada nama Allah, mana dia akan tidak syirik besar, tapi perbuatan itu boleh pergi. Itu yang kedua. Yang ketiga dia panggil syirik khafi. Ini yang kita takut. Hak ni tak jauh daripada rumah kita. Apa dia syirik khafi? Iaitulah perbuatan yang bersangkut dengan niat dan amalan hati. Bersangkut dengan apa? Dengan niat dan amalan hati kita. Apa dia? Kadang-kadang ianya menjadi syirik besar, dan ada kalanya syirik kecil, seperti telah yang jelaskan dalam kategori yang pertama. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang aku sangat takuti menimpa kamu ialah syirik kecil, asyirkul asghar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia syirik kecil itu? Syirik kecil itu apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Syirik kecil yang tersembunyi dalam diri kita ni, iaitulah apabila seorang itu melakukan perbuatan riya. Jadi perbuatan riya satu perbuatan yang cukup bahaya, kerana dia menggugurkan amalan kita. Jadi muslimin dan muslimat, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam CD yang berikutnya, iaitulah pengertian ibadat dalam Islam. Apa makna ibadat? Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali supaya beribadat pada aku. Jadi mafhum ibadat dan perkara yang berkait dengannya, insya-Allah saya akan sambung dalam perbincangan yang seterusnya. Jadi di akhir majlis kita pada pagi yang mulia ini, suka saya peringatkan satu hadis lagi. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa melakukan salat subuh berjamaah. Hari ni kita jamaah tak jamaah? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Kemudian dia duduk di tempat salat dia, di masjid, dia tak keluar-keluar sehingga naik matahari.
Naik dah matahari dah. Dah lepas dah, masuk waktu duha dah ni. Bila naik matahari, hilang waktu karahah, waktu larangan. Kalau dalam takwim kita ditulis syuruk. Syuruk tu baru naik matahari, baru habis subuh. Bukan boleh salat lagi. Kena tunggu sekejap lagi. 15 minit ke berapa dalam kalender tu. Kita tunggu lagi 15 minit, lepas pada tu kita salat. Salat 2 rakaat. Salat subuh berjamaah. Tunggu sampai naik matahari, kemudian kita salat. Apa kita dapat? Tuan-tuan tandalah dalam kepala, dalam kertas takut hilang. Apa Nabi bagi tawaran istimewa? Nabi kata, falahu ajru, bagi orang itu Allah Ta'ala akan anugerahkan pahala hajatan tamatan, bagi dia pahala haji yang sempurna. Berapa kali ulang sempurna? 3 kali ulang. Besar ke tak besar? Tawaran istimewa ni besar tidak? Sangat besar. Salat subuh berjamaah, duduk di masjid tak keluar-keluar sampai naik matahari. Bila naik matahari dia salat. Tak kira lah salat orang panggil, sama ada tuan nak namakan salat isyraq ataupun kita panggil salat duha, dia dapat pahala haji yang sempurna. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang masih ada di atas masjid ini, kekalkanlah amalan yang ada ini. Kita salat, jangan keluar dulu. Salat duha 2 rakaat ataupun sampai 8 rakaat. Dia boleh buat 2 sampai 8. Orang ni akan diberi pahala haji yang sempurna. Nabi ulang 3 kali. Haji yang sempurna. Jadi tuan-tuan rasa besar ke tak besar tawaran ni? Ikut kita lah. Macam kita tengok supermarket, tak, mega sale sempurna hari raya. Kita tak, kadang-kadang kita tak masuk pun, nak tengok, oh besar tawaran istimewa sini. Kita pergi sekali pun tak. Dapat faedah tak faedah? Tak. Sama kita. Oh hadis ni hebat. Hebat tak hebat pun, kalau tak bangun salat tu tak hebatlah kita. Jadi tuan-tuan buat pilihan sendirilah. InsyaAllah mula-mula pada sekarang, kalau ada majlis lain pula, kalau boleh, saya nak anjur majlis mencari haji sempurna di Kuching. Saya bimbang, takut orang tak faham. Dia kata ajaran sak mari mana pula ustaz ni. Ada pula haji kat Kuching, orang haji kat Mekah, dia haji di sini pula. Berat saya dah, imam pun kena sekali. Tak, kita kena ajar dulu. Jadi orang yang buat benda ni dapat haji yang sempurna. Jadi tuan-tuan kekalkanlah amalan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kepada kita rahmatnya yang sangat besar, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum.